Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada syarikat Ars Food ingin membentangkan mengenai portfolio perniagaan APK Seksyen 8 bagi semester 2 pada tahun ini. Pertama sekali, saya Nur Syazni Taumira binti Gani dengan nombor matrik PC22160219 selaku CEO akan membentangkan bahagian pengenalan produk utama dan produk sampingan. Pertama sekali akan saya bentangkan iaitu produk utama kami iaitu sandwich. Penjualan sandwich ini telah mendapat banyak sambutan terutama sekali di peringkat fakulti, di mana pada hari pertama sehingga hari terakhir kami menjual sandwich ini kami mendapat keuntungan yang banyak iaitu lebih daripada RM500. Manakala bagi produk sampingan kami pula, kami telah menjual produk cocktails, di mana cocktails ini mendapat sambutan ketika Expo APK tempoh hari. Kami telah mendapat banyak keuntungan melalui kedua-dua produk yang telah kami keluarkan ini. Saya Nurul Alia Natasha binti Kamaldin memegang nama matriks PC22160118. Saya akan membentangkan bahagian promosi bagi syarikat kami iaitu Ars Food. Ada terdapat beberapa cara untuk kami mempromosikan produk kami iaitu melalui poster dan iklan. Rajah pertama adalah merupakan poster bagi menu utama kami iaitu sandwich. Rajah kedua adalah iklan jualan sampingan iaitu koktail buah berserta harga, dan rajah ketiga adalah menu dan harga bagi jualan sandwich. Produk promosi yang ketiga adalah melalui laman sosial iaitu melalui Instagram, TikTok dan Facebook. Setiap jualan kami akan disiarkan di setiap media sosial dan juga akan menyiarkan setiap pembelian bagi produk kami. Hai, saya Eliska Crystal John, BC2210103. Saya akan membentangkan mengenai pencapaian yang ingin dicapai oleh kumpulan kami berdasarkan kepada objektif, misi dan visi. Secara ringkas, objektif kami ialah membekalkan perkhidmatan yang berkualiti dengan menerapkan pelbagai cadangan makanan agar lebih efektif bagi mencapai tahap kepuasan pelanggan yang maksimum. Selain itu, sentiasa konsisten dalam menangani masalah tempahan dan pembelian bekalan agar penghantaran produk dapat terus disalurkan kepada pelanggan dengan kadar segera. Misi pula adalah menjadi sebuah syarikat pengeluar makanan yang menjadi kegemaran masyarakat atau pengguna di masyarakat awam dan sentiasa menyediakan makanan yang bersih, berkualiti, pantas dan fleksibel bagi mencapai tahap kepuasan pelanggan 100%. Visi syarikat kami pula adalah untuk menjadikan sebuah syarikat yang berdaya saing dan teratas dalam menyediakan makanan yang menjadi permintaan orang ramai. Pencapaian ini juga dapat dilihat melalui maklum balas pelanggan yang positif dan menyukai hasil jualan kami dengan memberikan respon yang positif. Dan pula, respon pelanggan terhadap media sosial kami juga tidak dilupakan. Kadar pencapaian bagi Facebook adalah 19.4%, Instagram 6.6% dan 18.8% bagi TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazira Hanif binti Muhammad Aziz. Saya memegang jawatan bahagian kewangan dalam kami punya syarikat iaitu bernama Ars Food. Saya di sini ingin membentangkan tentang pencapaian kewangan. Pencapaian kewangan adalah keuntungan dalam sebuah syarikat. Lebih kurang 3 bulan syarikat kami ditubuhkan dan telah memberi impak yang positif dalam pencapaian kewangan. Produk kami juga diterima baik oleh pelanggan dan kami juga menerima feedback yang positif daripada pelanggan. Oleh itu, saya akan menjelaskan tentang pengeluaran dan kemasukan duit sepanjang produk kami berjalan. Ini adalah beberapa contoh ataupun screenshot daripada bank statement daripada syarikat kami. Kami telah memilih Bank Islam sebagai bank untuk syarikat kami. Ini adalah bank statement dan beberapa resit sebagai bukti pembelian barang-barang ataupun kemasukan duit yang telah kami terima. Ini adalah expense daripada syarikat kami, iaitu jumlah keseluruhan daripada pembelian barang sama ada barang basah ataupun barang kering berjumlah RM852.76
Oleh itu, total pengeluaran setiap orang adalah RM106.56. Modal kumpulan kami yang setiap kami keluarkan adalah sejumlah RM240, iaitu bersamaan dengan RM30 seorang. Hai, nama saya Edi Irad, pemegang kad matriks BC 22110093 dan merupakan ahli daripada syarikat Artsfood. Hari ini saya akan membentangkan tentang masalah yang dihadapi ketika berniaga. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi ketika berniaga. Salah satunya ialah kurang sambutan. Hal ini karena poster yang diiklankan kurang menarik karena poster yang disebarkan tidak mengandungi maklumat penjualan produk sandwich yang terperinci. Yang kedua, tapak perniagaan yang kurang strategi. Hal ini karena tapak perniagaan yang disediakan oleh pihak UMS kurang strategi, yaitu di belakang PPIB. Yang ketiga, terdapat saingan yang banyak. Terdapat penjual produk yang sama dengan syarikat yang lain. Yang terakhir, harga bahan semakin meningkat. Harga barangan di peringkat pengeluaran naik 1.6%, menyebabkan syarikat kami meningkatkan harga penjualan sandwich. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah bagi EPK Section 8, yaitu Dr. Chiu Tong Moy. Saya Razan bin Abdullah, memegang nomor metrik BC 22110081. Pada hari ini saya akan membentangkan 4 cara mengatasi masalah, yaitu sebelum itu Saudara Edi telah membentangkan masalah yang dihadapi ketika berniaga di Expo Hybrid PPIB UMS 2024 pada 15 Mei. Dan dari masalah dihadapi ketika berniaga di Expo itu, saya akan membahaskan cara mengatasi masalah tersebut. Contohnya yang pertama yaitu kurang sambutan. Dan cara kita mengatasi kurang sambutan masalah tersebut ialah dengan meningkatkan pemasaran dan jualan. Yaitu kita harus kemas kini strategi pemasaran tersebut untuk mendapat jangkauan khalayak yang lebih luas. Selain itu, kita dapat mengambil kesempatan daripada media sosial dan pemasaran digital. Karena pada era modern ini kita dapat tahu media sosial dan pemasaran digital adalah amat penting dalam segi perniagaan untuk mengembangkan sebuah produk ataupun makanan. Dan seterusnya ialah terdapat saingan yang banyak. Yaitu kita dapat tahu dalam Expo Hybrid pada 15 Mei itu bukan kami sahaja yang menjual produk ataupun makanan, karena ada lagi mahasiswa-mahasiswa lain yang menjual produk mereka sendiri. Dan cara saya mengatasi masalah ini yaitu dengan membuat inovasi atau perkhidmatan. Contohnya dalam segi inovasi produk ataupun inovasi makanan, kami akan membuat salah satu inovasi jualan sandwich kami itu. Contohnya kami akan menambah bahan-bahan yang unik ataupun bahan yang dapat menarik pelanggan dengan cita rasa tersendiri. Selain itu kami juga membuat satu perkhidmatan, yaitu menemui ataupun menginterview pelajar yang telah membeli makanan kami dan memberikan feedback apakah makanan kami bagus ataupun tidak bagus. Itu salah satu cara mengatasi masalah tersebut. Seterusnya, tapak perniagaan yang berkurang. Itu adalah masalah yang telah berlaku ketika kami berniaga di Expo Hybrid di PPIB UMS. Dan cara saya mengatasi masalah tersebut atau mengatasi masalah syarikat kami akan mencari salah satu atau mencadangkan kepada pihak PPIB UMS untuk mencari salah satu lokasi yang strategik yang berdekatan untuk Expo Hybrid seterusnya. Oke, saya memberikan contoh yaitu Library UMS. Karena Library UMS merupakan salah satu kawasan yang strategi dan yang menarik. Hal ini karena kawasan Library UMS merupakan salah satu laluan ataupun tempat pelajar untuk studi ulang kaji. Karena kawasan tersebut mempunyai bilik 24 jam. Jadi hal ini dapat menambahkan lagi
keuntungan kepada syarikat-syarikat yang ingin menjual di kawasan tersebut. Selain itu juga, tempat itu juga menjadi tumpuan karena ada salah satu kedai runcit yang bernama Orange. Dan hal ini kita dapat lihat setiap syarikat dapat mengambil peluang tersebut untuk berniaga. Seterusnya ialah harga bahan semakin meningkat. Kita tahu di era moden ini kita dapat melihat kenaikan harga barang disebabkan nilai ringgit yang berlaku di Malaysia ini. Jadi, cara saya mengatasi masalah tersebut ataupun cara kami mengatasi syarikat kami untuk terus berkembang ialah dengan memilih barangan yang murah dan berpatutan. Dengan itu, kita sebagai peniaga ataupun penjual haruslah pandai memilih barangan mentah yang mempunyai harga yang berpatutan di supermarket. Hal ini karena supermarket yang ada di Malaysia ini akan dipantau oleh pihak KPDN. Tambahan lagi, kita sebagai seorang peniaga juga harus membuat analisis harga di setiap supermarket tersebut untuk kita tengok nilai harga barang tersebut, walaupun sennya berbeza, tapi kita dapat cover sedikit demi sedikit produk tersebut untuk dijual. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Saya Razan bin Abdullah, memegang nomor BC 22110081, ini mengundurkan diri untuk Dalam part saya adalah penambahbaikan syarikat pada masa akan datang. So, dalam bahagian ini mempunyai 6 isi. Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama kumpulan, yang mana ianya harus menubuhkan sebuah syarikat perlu adanya sikap bekerjasama antara kumpulan dan berdisiplin agar sikap kerjasama kumpulan dapat dikekalkan serta bertanggungjawab dalam sebuah syarikat. Yang kedua adalah menambah baik prosedur SOP bagi memastikan accountability dalam pengurusan pentadbiran syarikat. Dan yang ketiga, mengambil tindakan tegas yang mana harus ahli kumpulan yang mempunyai masalah di dalam sebuah syarikat dan bersikap disiplin semasa bekerja serta menjaga etika diri sendiri sebagai pekerja syarikat. Dan yang keempat, bahan dan tenaga. Bahan dan harga amat penting dalam menambahbaikan produktif. Dengan adanya kelengkapan bahan dapat menghasilkan dengan banyak barang jualan syarikat dengan jumlah yang banyak serta harga yang berpatutan. Dan akhir sekali adalah pengurusan sistematik. Pengurusan sistematik ini dapat membantu mengembangkan sebuah syarikat dengan baik dan memastikan matlamat organisasi tercapai. Hai, saya Leona Francis yang memegang numerik BC 22120. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, EPK pada kali ini telah memberi banyak manfaat kepada kami selaku individu yang masih bergelar belajar. Salah satunya ialah kami dapat pengalaman praktikal dalam menguruskan perniagaan termasuk pengurusan keuangan, pemasaran dan operasi jualan. Selain itu, kami juga dapat memperbaiki kemahiran interpersonal, kepimpinan dan penyelesaian masalah melalui pengalaman dengan berinteraksi dengan pembekal, pelanggan serta rekan kongsi perniagaan. Oleh itu, EPK banyak menyumbang kepada pendapatan keuangan kepada semua ahli output, dan kami juga dapat mengurangkan beban keuangan ketika menjalani pengajian di universiti. Semoga kelebihan ini menjadi salah satu pengalaman pembelajaran yang berharga dan bermanfaat untuk pembangunan diri sebagai pelajar. Semoga kelak di masa akan datang pengajian seperti ini dapat diteruskan dan digunakan sebaiknya di luar sana ketika selesai pengajian di peringkat universiti. Terima kasih.